Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. oleh kerana Allah menguasai segala-galanya, maka, wahai umat manusia, kamulah yang sentiasa berhajat kepada Allah dalam segala perkara, sedang Allah, Dialah sahaja yang maha kaya, lagi maha terpuji. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. Dan Tuhan kamu berfirman, berdoalah kamu kepadaku. Nescaya aku perkenankan doa permohonan kamu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong takbur daripada beribadat dan berdoa kepadaku akan masuk neraka Jahanam dalam keadaan hina. Kunci utama kepadanya adalah doa. Apabila bencana menimpamu dan berbagai urusan menyulitkanmu, maka tekunlah berzikir kepadanya. Pujilah namanya. Mohonlah kelapangannya. Mintalah rezeki dan pertolongannya. Ketuklah pintunya, tunggulah kelemah lembutannya. Nantikanlah pertolongannya. Perbaikilah prasangkamu. Pergunakan seluruh waktumu untuk beribadah kepadanya dengan sebaik-baiknya, sampai engkau bahagia dan beruntung. Sebaik-baik doa adalah yang disampaikan oleh manusia terbaik, iaitu para nabi dan rasul pilihan. Doa memohon keampunan ini dibaca oleh Nabi Adam bersama isterinya Hawa setelah memakan buah yang dilarang Allah di surga. Allah menerima taubat Nabi Adam sebagaimana yang disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 37. Inilah sebaik-baik doa yang mesti dipanjatkan oleh seorang Islam apabila dia menyadari bahawa dia telah berbuat durhaka kepada Tuhannya. قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Mereka berdua merayu, "Wahai Tuhan kami telah menganiaya diri kami sendiri. Dan kalau Engkau tidak mengampunkan kami dan memberi rahmat kepada kami, nescaya menjadilah kami dari orang-orang yang rugi." Doa ini dibaca oleh Nabi Nuh apabila Allah menegur beliau kerana meminta kepada Allah agar menyelamatkan anaknya dari bencana banjir. Tetapi nyata Allah telah mentakdirkan anak Nabi Nuh itu ikut tenggelam bersama orang-orang yang menolak ajaran Nabi Nuh. Doa Nabi Nuh ini merupakan bentuk ketundukannya pada pengetahuan Allah yang melebihi segalanya. Begitulah seorang mukmin hendaknya menyandarkan pada pengetahuan Allah melalui wahyu dan petunjuk Nabi dalam menilai dan memutuskan sesuatu. قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. Nabi Nuh berkata, "Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung kepadamu
daripada memohon sesuatu yang aku tidak mempunyai pengetahuan mengenainya. Dan jika engkau tidak mengampunkan dosaku dan memberi rahmat kepadaku, nescaya menjadilah aku dari orang-orang yang rugi. Ketika umat Nabi Nuh dengan jelasnya mengingkari ajaran yang dibawanya, serta tidak ada harapan mereka akan mengikuti dan tunduk, kecuali hanya sebahagian kecil sahaja yang beriman, maka beliau pun berdoa sebagaimana ayat berikut. Doa ini ditujukan kepada mereka yang tidak mahu beriman pada risalah yang dibawa Nabi Nuh. Allah telah mengabulkan doa tersebut dengan menenggelamkan mereka yang ingkar kepada nabinya. وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. Dan Nabi Nuh merayu lagi dengan berkata, Wahai Tuhanku, janganlah engkau biarkan seorang pun dari orang-orang kafir itu hidup di atas muka bumi. Kerana sesungguhnya, jika engkau biarkan mereka hidup, nescaya mereka akan menyesatkan hamba-hambamu, dan mereka tidak akan melahirkan anak, melainkan yang berbuat dosa lagi kufur ingkar. Doa ini ditujukan kepada mereka yang beriman, yang mengikuti seruan Nabi Nuh agar Allah menyelamatkan mereka dari bencana. Selain itu, bagi mereka yang ingkar dan zalim, justru didoakan agar binasa. Sesungguhnya, kita sangat berhajat agar diselamatkan Allah dalam kehidupan kita dan berlindung dengannya dari termasuk di dalam kalangan orang-orang yang dibinasakan. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. Wahai Tuhanku, ampunkanlah bagiku dan bagi kedua ibu bapaku, serta bagi sesiapa yang masuk ke rumahku dengan keadaan beriman, dan ampunkanlah bagi sekalian orang-orang yang beriman lelaki dan perempuan dalam segala zaman, dan janganlah engkau tambahi orang-orang yang zalim, melainkan kebinasaan. Di antara adab seorang mukmin ketika menghadapi ujian dalam hidupnya adalah dia segera mengadukan hal tersebut kepada Allah, seraya meminta petunjuk dan mohon diselamatkan, sebagaimana doa Nabi Nuh bersama pengikutnya pada ayat berikut. قال رب إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين. Nabi Nuh berdoa dengan berkata, Wahai Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah mendustakan daku. Oleh itu, hukumkanlah antaraku dengan mereka dengan hukuman tegas yang menegakkan yang benar dan melenyapkan yang salah, serta selamatkanlah daku dan orang-orang yang beriman yang bersama-sama denganku. Ketika Allah memerintahkan beliau agar mensucikan Baitullah untuk orang beriman beribadah di dalamnya, Nabi Ibrahim secara khusus mendoakan untuk kesejahteraan negeri Mekah dan orang-orang beriman di dalamnya.
رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. Wahai Tuhanku, jadikanlah negeri Makkah ini negeri yang aman sentosa, dan berikanlah rezeki dari berbagai jenis buah-buahan kepada penduduknya, iaitu orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat di antara mereka. Doa ini dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim agar negeri tempat tinggal beliau diberkati, dan memohon agar keturunannya dijauhkan dari kemusyrikan. Sesungguhnya, sebaik-baik doa ialah agar tetap konsisten dalam jalan tauhid mengesahkan Allah. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. Dan ingatlah, ketika Nabi Ibrahim berdoa dengan berkata, Wahai Tuhanku, jadikanlah negeri Makkah ini negeri yang aman, dan jauhkanlah daku dan anak-anakku dari perbuatan menyembah berhala. Di antara kepentingan doa adalah doa memohon dijadikan orang yang beristiqomah supaya taat beribadat kepada Allah, khususnya dalam ibadat solat. Begitu juga bagi keturunan kita. Selain itu, memohon keampunan untuk diri sendiri, keluarga dan orang mukmin sekalian, khususnya untuk di hari perhitungan di akhirat kelak. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. Wahai Tuhanku, jadikanlah daku orang yang mendirikan sembahyang, dan demikianlah juga zuriat keturunanku. Wahai Tuhan kami, perkenankanlah doa permohonanku. Wahai Tuhan kami, berilah ampun bagiku dan bagi kedua ibu bapaku, serta bagi orang-orang yang beriman pada masa berlakunya hitungan amal dan pembalasan. Doa ini dibaca oleh Nabi Ibrahim ketika berdialog dengan ayahnya dan kaumnya yang masih menyembah berhala-berhala. Beliau memohon kepada Allah supaya diberikan hikmah dan ilmu, serta termasuk di dalam golongan orang-orang yang soleh. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم. Wahai Tuhanku, berikanlah daku ilmu pengetahuan agama dan hubungkanlah daku dengan orang-orang yang soleh. Dan jadikanlah bagiku sebutan yang baik, nama yang harum dalam kalangan orang-orang yang datang kemudian. Dan jadikanlah daku dari orang-orang yang mewarisi syurga Jannatul Naim. Doa Nabi Ibrahim ketika beliau memohon kepada Allah agar diberi keturunan tatkala beliau dengan isterinya yang pertama, Sarah, belum memiliki anak. Lalu beliau menikahi Hajar, kemudian berdoa agar diberi keturunan yang soleh. Kemudian Allah mengabulkan doa Ibrahim dengan memberinya Ismail, yang kelak menjadi seorang Nabi dan Rasul. Demikianlah kita mestinya yakin bahawa Allah adalah yang maha pemberi segala keperluan kita, termasuk anak yang diidamkan.
رب هب لي من الصالحين. Wahai Tuhanku, kurniakanlah kepadaku anak yang terhitung dari orang-orang yang soleh. Sebelum Nabi Ibrahim berpisah dengan kaumnya yang tidak mahu menerima seruannya, beliau berdoa kepada Allah memohon agar dijauhkan kemenangan orang kafir ke atas orang-orang beriman, kerana hal itu akan memberi kesempatan kepada orang kafir untuk memfitnah orang-orang beriman. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. Wahai Tuhan kami, kepada Engkaulah sahaja kami berserah diri, dan kepada Engkaulah kami rujuk bertaubat, serta kepada Engkaulah jua tempat kembali. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan pendirian dan keyakinan kami terpisau kerana penindasan dan fitnah orang-orang kafir, dan ampunkanlah dosa kami. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya Engkaulah sahaja yang Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana.